Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Baik, seperti biasa, kali ini kita telah masuk ke tajuk baharu. Unit 30, Pertanian Sumber Rezeki. Baik, mudah saja untuk kamu faham tajuk kita pada kali ini. Pada akhir sesi pembelajaran nanti, kamu perlu menjawab 3 soalan pemahaman berkaitan teks fungsi risda. Dan yang kedua, kamu perlu melengkapkan latihan berkaitan ayat tunggal dan ayat majmuk. Baik, walaupun pada buku teks kamu tu, sepatutnya bahan yang kita nak guna kali ni, bahan yang kita nak kaji ni, sepatutnya digunakan untuk mantapkan kemahiran mendengar dan bertutur serta kemahiran membaca kamu. Tapi seperti yang selalu saya jelaskan, apa yang disediakan kepada kamu ini mengikut kesesuaian kaedah yang kita gunakan untuk PDPR. Jadi, walaupun bahan yang kita kaji ini sebenarnya untuk bantu kita, bantu kamu dalam kemahiran mendengar bertutur dan juga membaca, tapi disebabkan keadaan semasa kita tak sesuai untuk kita laksanakan aktiviti untuk ataupun aktiviti yang bersesuaian dengan kemahiran yang saya nyatakan tadi tu. Jadi diubah. Diubah agar sesuai dengan kaedah yang kita gunakan untuk belajar ni. Jadi saya harap kamu fahamlah. Terus ke muka surat 171 dan kamu akan lihat ada satu teks bertajuk fungsi risda. Baik, risda. Apa itu risda? Risda itu sebenarnya akronim. Akronim bagi Rubber Industry Smallholders Development Authority. Di sini kamu boleh lihat nama penuh risda. Ni yang saya tandakan ini. Ini nama penuh risda. Rubber Industry Smallholders Development Authority. Panjang sikitlah. Dan bagus untuk kamu tahulah. Jadi hafallah untuk kebaikan kamu juga. Baik itu nama penuh risda. Kita tengok sikit teks berkaitan fungsi risda ni. Kawan-kawan, sila dengar penerangan saya ini. Kata Ruben. Ruben ni dia nak bercerita. Dia nak sampaikan maklumat berkaitan fungsi risda. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil risda dilancarkan pada 8 Februari 1973. Dah lama dah. Hampir 50 tahun. Dah lama lah. Dilancarkan pada 8 Februari 1973 oleh Yang Amat Berhormat. YAB itu Yang Amat Berhormat Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Husin, Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Dilancarkan pada tahun 1973 oleh Perdana Menteri ketika itu, iaitu Tun Razak. Baik. Tun Razak ini ada anak yang juga bekas Perdana Menteri Malaysia, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia yang ke-6. Jadi, Datuk Seri Najib merupakan anak kepada Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Jadi hebatlah Tun Razak ni dalam mendidik anak-anak beliau. Anak-anak beliau semua hebat-hebat.
dan berjawatan tinggi dan dihormatilah oleh masyarakat di Malaysia. Baik, kita sambung lagi. Risda ditubuhkan untuk membentuk masyarakat pekebun kecil getah yang progresif. Baik, apa maksud progresif? Apa maksud progresif? Kamu cari sendiri. Guna kamus dewan ataupun kalau kamu kurang rajin, kamu boleh Google sahaja. Maksud progresif. Kemudian apa lagi? Risda juga membantu pekebun kecil melalui aktiviti perladangan secara komersial. Komersial, apa itu komersial? Cari juga apa maksud dia. Sebenarnya dalam teks ini ada beberapa perkataan yang menarik. Yang menarik untuk kamu tahulah. Ada beberapa perkataan yang bagus untuk kamu tahu. Jadi, seperti biasa, kamu baca teks ini, fahamkan teks ini. Kalau ada perkataan yang kamu tak tahu, tak faham, boleh cari dalam kamus dewan atau boleh Google sahaja. Kalau tak jumpa juga, boleh hubungi guru bahasa Melayu kamulah. Baik. Teks ini sebenarnya dia menyatakan fungsi-fungsi risda. Jadi banyak fungsi risda ni. Jadi macam saya bagi tahu tadi, kamu baca dan fahamkan. Untuk apa? Untuk jawab 3 soalan pemahaman. Mana soalannya? Ini soalannya. Tak banyak pun. 3 sahaja soalan pemahaman. Jawab soalan pemahaman berikut berdasarkan teks fungsi risda. Ada 3 soalan pemahaman di sini. Jadi kamu perlu selesaikanlah. Cari, fikirkan jawapan bagi ketiga-tiga soalan pemahaman ini. Yang pertama, nyatakan nama penuh risda. Ada jawapannya. Siapakah mantan Perdana Menteri Malaysia yang juga anak kepada Yang Amat Berhormat Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Husin, Perdana Menteri Malaysia kedua? Pun saya dah nyatakan tadi. Dan soalan yang terakhir, berikan 3 fungsi risda. 3 sahaja yang saya minta. Dalam teks tadi ada banyak fungsi. Yang saya minta hanya 3. Pilih je yang mana-mana kamu rasa nak tulis. Tak kisah. Seterusnya, terus ke muka surat 172. Dan kamu akan lihat ada satu teks bertajuk, "Oh, begitu caranya." Seperti biasa, baca dan cuba fahamkan apa yang disampaikan oleh teks ini. Baik, kita tengok sikit. Pada cuti sekolah pertengahan tahun, Lagang dan kawan-kawannya menyertai lawatan ke Ladang Jati di Keningau, Sabah. Keningau ni salah satu daerah di negeri Sabah. Lawatan itu disertai oleh 40 orang murid dan 2 orang guru pengiring. Jumlah pesertanya 42 lah. 40 murid, 2 guru pengiring. Lawatan itu diadakan untuk mengetahui cara pokok jati ditanam dan melihat produk yang berasaskan kayu jati. Baik, kayu jati ni merupakan satu daripada kayu yang berkualiti tinggi, yang bermutu tinggi dan harganya juga agak mahal berbanding kayu-kayu yang lain. Jadi kayu jati ni sebenarnya produk yang mahal lah, produk yang tak semua orang mampu
miliki. Baik. Oleh itu, Lagang dan kawan-kawannya dapat menambah ilmu pengetahuan tentang kayu jati yang popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Baik. Selebihnya kamu baca sendiri dan fahamkan apa yang disampaikan oleh teks ini. Sebenarnya, dalam teks ini ada ayat tunggal dan ada ayat majmuk. Baik. Contohnya ayat pertama tadi tu. Pada cuti sekolah pertengahan tahun, Lagang dan kawan-kawannya menyertai lawatan ke ladang jati di Keningau, Sabah. Itu ayat majmuk. Kenapa? Ingat balik apa yang saya selalu cakap kepada kamu. Satu cara untuk kita tahu ayat itu ayat tunggal atau ayat majmuk, sekiranya pada ayat itu, pada binaan ayat itu ada kata hubung, maka ayat itu ayat majmuk. Itu cara yang mudah untuk kenal pasti ayat majmuk. Kalau ayat itu tiada kata hubung, ayat itu ayat tunggal lah. Ini selalu saya ingatkan kamu lah. Baik. Apa yang perlu kamu buat? Kalau kamu tengok pada muka surat 172 itu ada 6 keping gambar. Setiap gambar ada huraian masing-masing. Ada huraian tersendiri. Jadi apa yang kamu perlu buat? Baik. Tengok kotak biru. Di sebelah kanan itu. Di sebelah kanan skrin gadget kamu tu. Kenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk. Ini yang perlu kamu buat. Ada 6 ayat yang mewakili setiap gambar. Jadi, kamu perlu tentukan ayat itu ayat tunggal atau ayat majmuk. Buat macam yang yang saya tunjukkan ini. Contohnya telah saya sertakan. Tengok yang pertama ni, gambar yang pertama itulah ayat bagi gambar yang pertama. Yang pertama, lubang digali untuk menanam pokok jati. Ayat ini ayat tunggal atau ayat majmuk? Ayat majmuk. Kenapa ayat majmuk? Ada untuk. Untuk ni apa? Untuk ni kata hubung. Jadi ni ayat majmuk. Buat macam yang saya tunjukkan ini. Tengok ayat kedua. Seorang pekerja memasukkan kompos ke dalam lubang itu. Itu ayat tunggal atau ayat majmuk? Kamu tentukan sendiri. Buat macam ayat pertama ni. Macam contoh ini. Ada 6 ayat semua. Tentukan. Kenal pasti yang mana ayat tunggal. Yang mana ayat majmuk. Itu sahaja untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Jadi saya harap apa yang diminta untuk kamu laksanakan, kamu dapat buat, dapat lengkapkan. Dan apa yang diterangkan kepada kamu, saya harap kamu faham dan jelas. Jadi kalau ada apa-apa masalah, boleh menghubungi guru bahasa Melayu kamulah. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Berjumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.